والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Qala al-muallif, muka surat 6 perenggan nombor 4 tempat bahas ni ke mana? Situ. Yang ketiga, pada segala kejadian situ. Muka surat 6 pada kata musannif yang ketiga. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulum masyayikhina fid daraini amin. Tempat bahasannya, kita duduk situ lagi tu. Tempat bahasannya, tempat perbahasan, tempat makna apa yang nak dibahaskan dalam ilmu usuluddin ni. Mudah nak faham. Dalam ilmu usuluddin ni, dalam ilmu kalam ni, nak cerita tentang apa, nak bahas tentang apa, nak sembang pasal apa, nak kupas pasal apa, pasal syarat rukun semayang ke, pasal cara mandi wajib ke, pasal ujub riak takabur ke, ataupun apa. Jadi kita kena tahulah apa yang kita nak belajar ni. Kita mestilah kena tahu apa yang kita nak belajar ni pasal apa ni, nak cerita pasal apa. Jadi dan tempat bahasannya ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni, ilmu kalam ni, ilmu aqaidul iman ni, jangan kita tak tahu pula. Nanti orang tanya belajar apa? Ilmu tauhid. Kitab risalah tauhid. Cerita pasal apa? Cerita malam tadi kita risalah tauhid malam tadi syarat solat sembahyang. Malam tadi belajar air mutanajis, air mutaghayyirah. Air musyammas. Tak kena tu. Jadi biarlah kita kena tahu Jadi ilmu usuluddin ni nak bicara tentang apa? Yang ketiganya, pada segala kejadian, makna makhluk. Nak cerita juga dalam ilmu ni, dalam ilmu usuluddin ni nak disentuh juga pasal kejadian. Kejadian pasal makhluk juga nak cerita juga dalam ilmu ni. Tentang alam, tentang makhluk, tentang arad. Tu nak sembang dalam ilmu ni. Tentang kejadian, pada segala kejadian makhluk, nak cerita tentang makhluk, nak cerita tentang benda baharu. Dulu yang pertama nak ceritakan juga, nak bahaskan tentang zat Allah. Allah tu zat. Allah tu zat. Allah tu zat. Zat yang wajib, zat yang mesti ada. Jadi apakah sifat-sifat zat Allah tu? Kalau macam kita ni, tubuh badan kita ni namanya zat juga, tapi apa? Tidak seperti zat Allah. Tubuh badan kita ni namanya zat juga, tapi dipanggil jirim, dipanggil jisim. Jadi kita kena kenal lah juga diri kita tu. Kena kenal diri kita tu. Zat kita ni, diri kita ni, zat kita ni macam mana? Zat kita ni macam mana? Apa sifat bagi zat kita? Apakah sifat bagi tubuh badan kita? Bagaimana kejadian tubuh badan kita? Tu zat kita, alam ni, zat makhluk ni, yang dipanggilkan alam ni, macam mana zat dia? Sifat-sifat bagi zat makhluk macam mana? Zat kita ni kan, tubuh badan, zat ni makna diri lah. Diri kita ni macam mana sifat dia? Apa sifat kita? Dan apa pula bezanya dengan sifat yang ada pada zat
Zat Allah tu. Jadi yang nak membezakan antara zat kita dengan zat Allah tu sifat lah. Apa yang membezakan zat kita dengan zat Allah? Apa beza zat kita dengan zat Allah? Diri kita dengan diri Allah, apa beza? Mestilah tak sama jadi dalam ilmu ni nak bincangkan tentang tu lah. Zat makhluk begini, zat Allah begitu. Jadi kalau kita tak belajar, mustahil kita boleh beza. Kalau kita tak belajar, mustahil kita boleh membezakan. Dengan tak nak belajar ilmu ni, ilmu tauhid ni, mustahil kita boleh bezakan diri kita makhluk dengan diri Allah bagaimana. Sifat kita makhluk dengan sifat Allah bagaimana, mustahil. Pada adatnya mustahil kita nak boleh beza. Bila tak boleh beza, nanti sekarang jadi takut menyamakan pula. Kalau kita tak boleh membezakan, nanti takut-takut kita menyamakan. Dah tak boleh beza, lawan bagi membezakan apa? Menyamakan. Lawan bagi membezakan, menyamakan. Sebab itulah kita ni disuruh belajar ilmu ni, sebab antara sebabnya supaya kita tahu apa perbezaan di antara kita dengan Allah. Apa beza kita, apa beza dengan Allah. Sifat kita bagaimana, zat kita macam mana. Zat Allah sifatnya bagaimana, zat kita sifatnya macam mana. Jadi belajar, insya-Allah belajar bersungguh, istiqamah, kena gaya, kena cara, betul niat, Allah akan bantu mempermudahkan kita. Jangan putus asa, jangan cepat putus asa. Jangan kata aku tak boleh aku tak boleh pandai ilmu ni. Jangan. Itu semuanya was-was syaitan dalam hati kita yang nak menghalang kita daripada bersungguh belajar. Awal-awal kita dah set, aku tak boleh pandai ilmu ni. Aku tak boleh pandai ilmu ni. Aku tak boleh pandai, aku tak boleh faham lah. Maka itu akan mempengaruhi usaha kita. Kita akan main-main, kita akan tidak istiqamah, kita akan mengambil sikap acuh tak acuh. Sebab kita kata aku memang tak boleh pandai. Tapi kalau kita bersungguh, bersangka baik, insya-Allah dengan taufik Allah aku boleh reti, aku boleh faham, aku boleh pandai. Kerana yang memberi kefahaman itu Allah, bukan umur aku, bukan usaha aku. Yang memberi kefahaman tu Allah. Jadi tak mustahil aku ni walaupun dalam usia macam ni baru nak belajar ilmu tauhid, tak mustahil aku boleh pandai. Allah Maha Kuasa. Bahkan Allah boleh bagi kita reti tanpa kita belajar. Itu kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa memberi kita pengetahuan, memberi kita ilmu tanpa usaha. Adakah Allah berhajat kepada sesuatu untuk memberi? Allah tak berhajat kepada perantaraan. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Nak jadikan sesuatu, Allah tak berhajat kepada perantaraan. Allah perintahkan kita ni berusaha belajar mengaji. Itu Allah nak, sebab Allah nak bagi pahala. Usaha belajar tak pandai dapat pahala. Usaha belajar pandai, itu bonus. Faham? Belajar dengan niat yang betul, Allah ampunkan dosa kita. Walaupun kita tak faham pelajaran malam ni, tetap dapat rahmat Allah, tetap dapat redha Allah. Sebab tu jangan putus asa. Sangka baik-baik. Ubah fikiran kita ni supaya sangka baik-baik. Sangka baik-baik pada Allah tu dah tentulah wajib. Nak sangka jahat dengan orang pun dosa. Kalau sangka jahat dengan Allah lagi besar dosa. Sangka kita sesama, sangka jahat. Kita ni sesama bersangka jahat pun besar dosa dah. Ini dengan Allah kita bersangka jahat. Sebab tu wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib bersangka baik dengan Allah. Jadi yang ketiga pada segala kejadian, nak cerita pasal jirim ni, pasal kejadian makhluk, supaya kita kenal makhluk ni macam mana. Dari segi jirim-jirim, bila sebut makhluk dia tak boleh lari dah tu. Bila sebut makhluk, dia tak boleh lari daripada zatnya itu berjirim. Apalah jenis makhluk ini yang kita boleh nampak, yang kita boleh tak nampak ni. Makhluk tu kan ada yang nampak, boleh nampak, boleh tak nampak tapi bila sebut makhluk aja, dia mesti berjirim. Apa maksud jirim tu? Berjirim ni maknanya ada unsur, ada bahan-bahan kejadian dia tu. Ada bahan-bahan dia.
Dia tu berasal daripada apa? Tu asal kejadian itu daripada apa? Itu nama berjirim. Kita ni asalnya daripada apa? Kayu berasal daripada apa? Air berasal daripada apa? Udara berasal daripada apa? Api berasal daripada apa? Cahaya berasal daripada apa? Malaikat daripada apa? Syaitan daripada apa? Jin daripada apa? Nafsu daripada apa? Semua tu ada bahan-bahan. Syurga tu daripada apa Allah jadikan? Neraka tu daripada apa Allah jadikan? Semuanya tu ada berunsur. Maka bila berunsur orang panggil berjirim. Allah tidak berunsur. Allah tidak berunsur. Jangan dikata Allah tu unsur pula. Jangan kata Allah tu berunsur. Allah tu ada bahan. Allah tu ada berasal dari bagian-bagian. Na'udzubillah. Nanti menyamakan pula. Segala kejadian daripada segi jirim-jirim dan arad. Arad tu apa? Ni dengar jirim apa? Tulis. Jirim tu apa? Jirim ni maknanya sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang dijadikan oleh Allah daripada unsur. Bahasa Melayu kata daripada bahan. Ada bahan. Itu namanya berjirim. Lepas tu pula bila sebut berjirim, apa sifat jirim? Ni diri kita ni apa sifat dia? Banyak sifat kita. Bergerak, diam, besar, kecil, tebal, nipis, panjang, pendek, berwarna, berbentuk, ada yang keras, ada yang lembut. Macam-macam jenis lah. Itu diri kita. Lemah, berkehendak, berhajat, binasa, baharu, macam-macam. Dan arad tu pula apa? Arad ni sifat yang menumpang pada jirim. Arad adalah sifat yang duduk menumpang pada jirim. Warna ni, warna merah ni, warna merah ni arad, menumpang pada diri kain. Warna putih, sifat putih menumpang pada diri kapas. Itu namanya arad. Arad. Dengar, tulis, lepas tu usaha fahamkan. Nanti lama-lama banyaklah pengetahuan kita. Sikit-sikit lah. Tapi bersungguh insya-Allah boleh pandai, boleh faham. Kenapa nak kena faham? Daripada faham itulah kita boleh menjaga akidah kita. Kalau tak faham, macam mana nak jaga akidah? Macam mana kita nak jaga akidah kita terhadap Allah kalau kita tak faham masalah akidah? Lepas tu kena usaha mengaji, bersungguh. Bila dah nama ibadah, mestilah ada gangguan. Ada gangguan, ada halangan. Ibadat, nak semayang ada halangan, gangguan. Nak taat kepada Allah, nak buat apa yang Allah suruh, mesti ada gangguan, mesti. Tak ada kita ni nak buat ibadat lenggang kangkung tanpa halangan, mana ada. Yang boleh buat tu sebab Allah tolong mempermudahkan. Sebab tu halangan-halangan tu kita boleh hadap sebab Allah tolong. Malaslah, inilah, itulah, kerjalah, binilah, anaklah, lakilah, kawanlah, tu halangan-halangan lah tu. Risau tentang rezeki lah, itu semua halangan gangguan dalam ibadah lah tu. Dah, macam mana kita ni boleh belajar, boleh mengaji di semayang? Allah tolong. Bila Allah tolong, mudah jadi. Yang payah kalau Allah tak tolong. Allah tak tolong, seringan apa pun halangan tu kita tak boleh lepas. Allah tolonglah tu kita ni sentiasa dalam pertolongan Tuhan. Sentiasa nak memandang, Allah tolong. Nak baca, Allah tolong. Nak memahami, Allah tolong. Nak bercakap, Allah tolong. Kan ada masa Allah tak tolong kita. Siapa kita? Bila? Tak pernah sentiasa dalam pertolongan Allah kita. Jadi arad tu namanya sifat makhluk. Sifat-sifat yang duduk pada makhluk. Warna, contohnya warna-warna yang duduk pada sesuatu. Kayu warna coklat, batu warna hitam, kapas warna putih, itu namanya arad. Sifat Allah bukan arad. Sifat Allah jangan panggil arad. Sifat Allah jangan dipanggil arad, no.
Arad ni sifat makhluk. Bila sebut arad mesti makhluk. Bila sebut arad mesti baharu. Bila sebut arad mesti bertempat. Bila sebut arad mesti menerima binasa. Ngaji ulang-ulang ni insya-Allah lah. Kalau faham tu alhamdulillah. Tu Allah Taala rezeki kita faham. Sekira-kira keadaannya jirim tu jadi petunjukkan dan dalil atas wujud yang menjadikan dia. Jadi nak ceritalah, nak terang tentang arad-arad jirim-jirim ni supaya dengan kewujudan arad-arad dan jirim-jirim ni menjadi petunjuk kepada kita yang berakal ni terhadap apa? Ada yang menjadikan dia. Mesti ada yang menjadikan ni. Takkanlah meja ni boleh ada tiba-tiba tanpa ada yang membuatnya. Jadi Allah ciptakan ni hikmahnya. Alam ni Allah ciptakan hikmahnya. Antara hikmahnya supaya kita dapat mengetahui dan mengenali ada Tuhan yang menjadikan dia. Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Allah jadikan alam ni supaya kita ni dapat mengenal Allah. Allah berhak untuk dikenal. Allah berhak untuk dikenal. Kita tak. Sebab tu tapi nafsu kita ni kadang-kadang dia nak berperangai, nak bersifat seperti sifat Tuhan, nak dikenal. Orang tak kenal kita sedih, kita orang tak kenal kita. Malangnya lah hidup orang tak kenal aku. Padahal kita tak berhak pun untuk dikenal. Tak wajib pun kita ni dikenal. Tapi nafsu kita tu nak dikenal. Sebab tu kalau orang tak kenal kita jadi bengis, jadi marah, jadi emosi. Orang tak kenal aku. Tu nafsu. Nafsu tu kata ulama kadang-kadang dia berperangai bersifat seperti binatang. Kadang-kadang dia nak berperangai, nak berlakon macam Tuhan. Nak dikenal, nak disembah-sembah. Nak dipuji-puja, tu nak dihargai, nak dibalas budi, tu sifat dia nak berlakon macam Tuhan. Tu diri kita, tu sifat kita, sifat nafsu kita tu. Padahal yang berhak dikenal, wajib dikenal ni Tuhan. Tak kenal Tuhan dosa. Orang tak kenal kita, tak berdosa. Tak jadi dosa orang tak kenal kita. Tak jadi dosa orang tak tahu nama kita siapa, orang tak kenal kita siapa, tak menjadi dosa pun. Silap-silap dengan sebab orang kenal tu pula membinasakan diri kita pula. Salah langkah dengan sebab orang kenal kita jadi rosak amalan kita. Biasa yang kita bergaduh, memusuh, sangka jahat dengan orang kita kenal ke orang tak kenal? Yang biasa kita berdengki, berdendam tu orang yang kita kenal ke orang kita tak kenal? Orang kita kenal lah. Mana ada kita berdengki dengan orang kat mereka tu? Mana ada? Ada kita berdengki dengan orang kat mereka tu? Tak kenal batang hidung, tak kenal nama tu. Biasa yang kita jahat sangka, berdengki, berdendam ni orang yang kita tu pula musibah dia. Tu pula musibah dia. Itu orang yang kita kenal. Kalau orang kenal kita pula jadi penyakit juga. Jadi sombong. Jadi sombong, jadi takabur, jadi yang ujub, jadi perasan. Sebab tu Allah antara hikmahnya dengan kehendak Allah menciptakan alam ini yang dipenuhi dengan jirim-jirim tadi, dengan arad-arad tadi, supaya menjadi petunjuk kepada kita dan menjadi dalil, bukti-bukti atas kewujudan yang menciptakan dia. Tengok, fikir, renung, mesti ada yang buat ni. Siapa buat ni? Siapa buat langit macam ni punya luas ni? Siapa buat ni malam-malam ada bintang-bintang pula macam-macam, planet-planet. Tadi gelap ni dah terang pula.
Tu akal duk cari. Mesti ada yang buat ni, mesti ada yang hebat ni. Kalau tak hebat tak boleh buat macam ni. Nampak tak? Sebenarnya alam ini dalil, bukti kepada orang yang nak fikir, dia akan boleh jadikan semua ni dalil, bukti tentang kewujudan Tuhan yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang menjadikan. Itu jauh tu, langit bumi tu jauh. Yang paling dekat sekali adalah diri kita diri kita sendiri. Sebenarnya diri kewujudan kita ni sendiri adalah dalil adanya Allah. Kewujudan kita ni saya boleh bercakap ni, saya sekarang boleh bercakap, saya boleh bercakap ni adalah dalil ada Tuhan yang menjadikan. Dalil saya boleh memandang ni, saya boleh baca kitab ni, ini dalil ada Tuhan yang maha menjadikan. Saya boleh mendengar sekarang ni, saya boleh mendengar sekarang ni, ini dalil yang menunjukkan adanya Tuhan yang menjadikan. Mustahil saya boleh cipta pendengaran saya sendiri. Berapa ramai orang pekak, betul tak? Berapa ramai orang buta, berapa ramai orang bisu, berapa ramai orang lumpuh. Ni gerak diam kita ni dalil, bukti adanya tapi kita ni dah pesen mata hati gabung dekat. Itu ni dah pesen mata hati kita gabung dekat. Sehampir apa pun dalil tu kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok, tak boleh membawa hati kita kepada apa? Menunjukkan ada yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang menjadikan. Sebab rabun dekat. Tengok bulan baru teringat Tuhan. Tengok matahari yang berjuta batu tu baru ingat, ya Allah hebatnya menjadikan. Betul tak? Hati kita ada masalah, hati tu banyak penyakit. Auliya illahi salihin, nabi-nabi rasul tak pernah leka daripada mengingat Allah. Cuba bagi tahu kita, bila saat dan ketika ni yang tidak ada dalil pada kita tentang Allah Ta'ala. Cuba kita, bila waktu yang tak ada dalil pada kita ni? Bila? Waktu makan, waktu tidur, waktu bergerak, waktu diam, waktu bila? Maknanya bukti yang nak bagi tahu ada Allah tu sentiasa ada pada diri kita, sentiasa. Maknanya sepatutnya kita ni sentiasa boleh ingat kepada Allah. Sebab tanda-tanda yang mengingatkan kita tu sentiasa ada pada diri kita, sentiasa ada. Tapi kenapa boleh terlupa? Sebab tadi itulah halangan-halangan, gangguan-gangguan tadi. Dunia dunia, teringat tentang dunia ni, terlupalah. Lupa gitu. Waktu orang-orang hebat tu yang makrifat kepada Allah sungguh-sungguh tu tak pernah leka pada Allah, tak pernah leka. Walaupun kita nampak dia biasa, tapi hatinya tu sentiasa Allah. Sebab dia jadikan benda-benda ni menolong dia mengingati Allah. Mazhar, tempat menilik yang menyampaikan hati kita kepada Allah. Apa saja yang dia tengok, apa saja yang dia pandang, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dialami, apa saja yang datang pada diri dia, yang baik, yang jahat, yang baik, yang buruk, yang elok, yang tidak, yang senang, yang susah, semua tu tolong dia mengingat kepada Allah. Itu orang yang betul-betul mengenal Allah. Itu yang betul-betul mengenal Allah. Apa saja, bahkan gerak diam dia, tutur kata dia mengingatkan dia kepada Allah. Amal ibadahnya, ketaatannya menolong dia mengingat kepada Allah. Kemaksiatannya mengingatkan dia kepada Allah. Tak ada benda yang tak mengingatkan dia. Sebab buruk baik itu datang daripada Allah. Datang pada kita benda baik, Allah Ta'ala yang mengirimkan. Datang kepada kita benda susah, Allah juga yang mengirimkan. Jadi bila keadaan yang kita ni terlepas daripada nikmat Tuhan tu, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, daripada dalil-dalil, mana ada? Cuma kita je yang tak ingat. Kita je yang tak ingat, padahal dalil tu tak mana bukti yang menunjukkan ada Allah, kuasa Allah, sempurna Allah, melihat Allah, mendengar Allah,
Maha suci Allah daripada kelemahan. Jadi semua ni sebenarnya nak menolong kita mengingat kepada Allah yang maha sempurna. Semua ni juga nak menolong kita mengingat kepada Allah Ta'ala tu maha suci dari sebarang jenis kelemahan dan kekurangan. Jadi alam ni juga, diri kita ni juga yang menolong. Diri kita ni dalil yang menunjukkan Allah itu sempurna. Diri kita ni juga dalil yang menunjukkan Allah itu maha suci dari sebarang jenis kelemahan, kekurangan. Ni kalau Allah kurang, tak boleh saya bergerak ni. Kalau Allah tu lemah, kalau Allah tu kekurangan, saya tak boleh melihat, saya tak boleh berfikir, saya tak akan wujud, saya tak akan hidup. Begitulah juga kawan-kawan semua. Latih hati kita, latih diri kita, menjadikan alam ini, makhluk ini, usaha ikhtiar kita ni juga masuk dalam alam. Usaha ikhtiar kita itu masuk dalam alam, masuk dalam makhluk. Belajar, berlatih, jadikan alam ini sebagai penolong untuk kita ingat kepada Allah. Sama ada benda elok, benda baik, benda sebaliknya, semua tu daripada Allah. Tolong ingat, tolong hati kita mengingat kepada Tuhan yang maha berkuasa menjadikan. Bila kita memandang, berfikir macam tu, masuklah dalam kata orang yang mengingati Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah walaupun lidahnya tak menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi hati dia tadi, bila dia memandang sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu, mendapat sesuatu, lalu hati dia teringat kepada Tuhan yang menjadikan, namanya orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Apa je orang buat baik kepada dia, dia teringat Allah. Orang buat tak baik pada dia, ya Allah. Tak ada tempat lain dah. Kita tengok tu je lah. Tengok kita tengok yang baik tu, nampak orang tu lah. Nampak tu lah. Yang jahat pun nampak orang tu, yang baik pun nampak orang tu. Tak tolong pun hati kita ingat kepada Tuhan yang menjadikan. Dah, kenapa Tuhan jadikan benda ni pula? Kan benda ni tak elok, kan benda ni tak sedap. Adalah hikmahnya. Itulah suruh belajar. Adalah tu. Kena ngaji lah. Nanti kita faham lah kenapa Allah ni ada kala bagi benda sedap, ada kala bagi benda tak sedap, ada kala yang kita nak Allah bagi, ada kala benda yang kita nak Allah tak bagi, ada kala kita nak lain dapat lain, yang tak nak pula sampai. Buat tu suruh belajar. Nanti akan dapatlah benda-benda tu. Kita tak nak mengaji, jadi yang nak memberi kefahaman kita tu nafsu lah. Nafsu dengan syaitan kita yang nak mengajar kita. Allah bagi benda sedap ni sebab gini, kata nafsu. Dapat benda tak sedap pula, nafsu kata begini. Bila dah nafsu yang jadi guru, guru dan nafsu yang jadi guru tadi, nafsu syaitan, sesatlah kita, binasalah kita. Sebab setan dia muafakat dengan geng. Dia pakat dua ni nak merosakkan kita. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, panduannya nafsu. Bila dah panduannya nafsu, tentulah ajak kita kepada binasa. Yang keempat, Allahu Akbar. Dengan sebab kefahaman yang macam tu di sisi awliya, hatinya tak ada kemarahan pada Allah Ta'ala. Hatinya tak marah pada Allah. Puji Allah sepuji-puji, sentiasa dia puji Tuhan. Padahal dia dapat musibah, hidupnya penuh dengan musibah, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan dugaan, cabaran, tapi hatinya memuji Allah Ta'ala. Kenapa macam tu? Hebat ni. Subhanallah. Orang-orang yang Allah sayang, Allah tolong dia sampai jadi macam tu. Orang-orang yang Allah sayang, Allah tolong dia sampai hati ni jadi begitu.
dapat tak sedap pun puji Tuhan. Dapat masalah pun duk puji Tuhan. Kita dapat masalah membebel kita, mengungkit Tuhan, mengumpat Tuhan. Dapat benda baik lupa Tuhan, dapat benda tak sedap ungkit Tuhan pula. Itu. Sebab Allah tak bagi pertolongan kita. Orang-orang yang Allah bagi pertolongan, hidupnya apa pun, oh subhanallah, hebat. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita macam tu. Amin ya Allah. Tu orang-orang macam tu hatinya tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada sangka jahat. Hati kita dihiasi dengan hasad, dengki, dendam, sangka jahat. Itu yang menghiasi hati kita. Sebab kita tak kenal Tuhan. Yang keempat, pada segala pegangan. Ilmu ni juga nak huraikan, nak bahaskan tentang pegangan. Pegangan mana ni? Yang kita pegang ke dengan tangan? Tak, yang kita pegang dalam hati kita. Apa pegangan kita? Ataupun apa kepercayaan kita? Ilmu ni lah. Ni yang kita nak ngaji dalam kitab ni. Nak cerita tentang pegangan. Setiap orang ni ada pegangan. Sama ada pegangannya betul salah, tu je. Sama ada pegangan dalam diri kita betul, ataupun pegangan dalam diri kita tu salah. Pegangan mesti ada. Orang kafir pun ada pegangan. Jadi ilmu ni nak cerita tentang pegangan. Bagaimana pegangan kita sebagai hamba kepada Tuhan. Apa pegangan kita tentang Tuhan tu, pegangan yang macam mana? Pegangan kita tentang Tuhan tu betul ke salah? Pegangan kita tentang Allah tu betul ke salah? Kefahaman kita tentang Allah tu betul ke salah? Ni nak hurai dari ni. Daripada sini nanti kita boleh bezakan. Oh, pegangan yang betul terhadap Allah begini, pegangan yang salah terhadap Allah begitu. Maka aku mesti ambil yang begini, aku mesti ambil yang ni. Yang tu salah, aku tak boleh pegang macam tu. Tu pegangan yang salah terhadap Allah, aku tak boleh pegang macam tu. Jadi siapa tahu, siapa nak belajar, nak tahu, nak faham tentang pegangan dalam hati yang betul, yang sesat, yang menjadikan kita beriman ataupun yang menjadikan kita kafir, belajarlah ilmu ni. Belajarlah ilmu ni. Nanti kita sendiri dengan pertolongan Allah, kita boleh membezakan pegangan yang sesat dan pegangan yang betul. Dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ni juga nak ceritakan tentang perkara-perkara yang dikhabarkan, yang dibagi tahu oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para rasul. Bila kita kata kita beriman dengan Rasul, patut Rasul ni pula ada menceritakan tentang sesuatu, tentang syurga, atau seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Ilmu ni nak cerita tentang tu lah. Ilmu ni ilmu rukun iman tu. Rukun iman 6 perkara. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah. Percaya macam mana? Jadi ilmu tauhid ni nak huraikan rukun-rukun iman tu supaya kita faham dan kita boleh menghayati rukun iman tu. Bukan sekadar hafal. Percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, percaya pada hari kiamat, percaya pada Quran, percaya hafal. Tapi tak faham. Bila tak faham, salahlah penghayatan dia. Dia salah faham. Dia hanya hafal. Kita hanya hafal dia rukun iman tu, tapi tak faham apa yang kita hafal. Kepercayaan pada Allah, percayaan macam mana? Tak pernah tahu, tak pernah ambil tahu. Jadi salah kepercayaannya kepada Allah. Orang percaya ke lain, kita percaya ke lain. Percayaan kepada Rasul, percaya macam mana? Kepercayaannya macam mana pada Rasul? Banyak orang ragu dengan Rasul, tapi lidahnya kata Rasul tu dia kata dia beriman, Muhammad tu Rasul, tapi banyak dia menolak apa yang Rasul bawa. Adakah percaya yang macam tu? Macam mana? Tu nak urai dalam ilmu ni. Jadi Rasul, perkhabaran Rasulullah SAW dalam ilmu ni nak cerita tentang apa? Syurga. Syurga tu apa? Syurga tu tempat yang bagaimana?
Syurga tu tempat apa? Apa hikmah Allah jadikan syurga? Syurga tu macam mana? Kenapa perlu kita nak kena tahu benda tu? Contohnya, bila kita kenal, kita tahu, kita yakin tentang syurga, antara hikmahnya mendorong diri kita yang pemalas ni, mendorong diri kita yang pemalas ni, yang suka buat dosa maksiat ni, mudah-mudahan jadi semangat untuk kita mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan nanti Allah rezekikan kita syurga. Dia mempengaruhi. Syurga seronoknya. Aku nak tapi bila aku nak, aku kena buat macam ni. Yang Allah suruh, aku kena buat. Yang Allah larang, aku kena tinggalkan. Tak, nanti aku tak dapat syurga ni. Peringkat kita orang awam. Peringkat kita orang awam. Jangan cerita wali-wali tu. Dia lain amalannya. Kita ni tak payahlah nak perasan wali. Kuali kita ni. Kuali yang buntut hitam. Jadi peringkat kita ni, aku nak syurga, aku nak hijrah, aku nak tinggalkan benda-benda kotor, aku nak tinggalkan benda-benda yang Allah tak suka. Mudah-mudahan nanti Allah rezekikan aku syurga. Selamat aku daripada azab neraka. Aku tak nak kena azab. Aku ni tak kuat, aku ni lemah, aku ni dhaif. Allah bagi sakit gigi pun menongging, melalak, meraung dah. Aku tak nak neraka. Nabi kata neraka tu tempat bagian. Ni ada orang yang dilapah-lapah, disiat-siat kan dalam tu. Antara azab isteri derhaka nanti, malaikat duk siat-siatkan di dalam api neraka. Na'udzubillah. Dilapah-lapah, na'udzubillah. Antara azab isteri derhaka pada suami, dilapah-lapah oleh malaikat, tapi tak mati. Macam mana azab? Dilapah-lapah isteri yang derhaka suami. Jadi bila isteri tu tahu neraka tu macam mana azabnya, aku tak nak jadi isteri derhaka. Taubat dia, minta ampun dia pada suami dia. Tu hikmah dia. Kita orang lemah-lemah ni kena tahulah syurga tu apa, supaya ada minat nak buat benda-benda yang orang panggil yang melayakkan kita. Orang panggil kelayakan. Nak masuk syurga tu ada kelayakan. Nak masuk neraka pun ada kelayakan. Kita tak nak semayang, dah ada kelayakan neraka untuk kita. Kita meninggalkan agama, dah ada kelayakan kita untuk masuk neraka. Dedah aurat, ada kelayakan masuk neraka. Tak kenal Tuhan, ada kelayakan. Masuk tak masuk tu, itu serah kepada Allah. Masuk syurga ke, masuk neraka ke, itu serah kepada Allah lah. Tapi kelayakan dah ada. Nanya, kelayakan dah ada. Budak tu dah ada dah, ikut pelajaran dia, lulus semua tu, markah pun tinggi. Poin dia pun tinggi. Dah ada kelayakan masuk universiti ni dah ni. Tapi tak masuk lagi. Tapi kelayakan dah ada. Kita tengok diri kita. Kita buat kerja ahli syurga ke buat kerja ahli neraka? Kita buat kerja ahli syurga ke kerja ahli neraka yang kita buat? Kita buat kerja ahli neraka, mengumpat, berdengki, berdendam, bersangka jahat, riak, ujub, takabur. Kelayakan neraka ada dah pada kita. Kita jadi pemaaf, sabar, ikhlas, takut kepada Allah, cinta kepada akhirat, solat, ngaji, kenal Tuhan. Kelayakan masuk syurga tu ada. Itu petanda-petanda yang melayakkan kita itu dah ada. Masuk tidak, itu urusan Allah. Jadi supaya kita tahu syurga tu dan neraka tu macam mana, tempat neraka tu, tempat nikmat ke, tempat azab ke, macam mana. Dalam ilmu ni akan dihuraikan, uraikan supaya kita tahu mana kita nak pergi ni, jalan ni, simpang mana yang kita nak masuk ni, kanan ke kiri. Kita nak bawa diri kita, nak bawa anak bini kita ke mana? Kanan ke kiri, syurga ke neraka? Takkan kita boleh masuk syurga kalau buat kerja neraka? Takkan kita boleh masuk syurga dengan membuat kerja-kerja ahli neraka? Ikut janji Allah mustahil. Janji Allah, ikut janji, hukum aradi. Janji Allah kan, orang beramal soleh syurga, orang kafir neraka, itu janji Allah.
Ada pun nak masukkan tidak, itu nanti Allah Ta'ala punya kehendak. Cuma ikut janji, ikut janji, kita ni kalau buat benda-benda tu syurga. Ikut janji, kalau buat benda-benda macam tu neraka. Ikut janji Allah. Neraka, syurga ke tidak, itu urusan Allah besok. Allah nak masuk ke mana, itu hak dia. Ada orang kata tak semestinya bertudung tu masuk syurga. Ya. Tak semestinya bertudung tu masuk syurga. Ya. Tapi ikut janji Allah, bila dia bertudung, dia buat amal soleh, dia ikut perintah Allah. Apa alasan dan tujuan kau cakap macam tu? Apa alasan dan apa tujuan kau cakap macam tu? Tak semestinya bertudung di syurga. Apa alasan? Sebenarnya kau nak apa? Sunat. Sebenarnya kau nak apa kau cakap macam tu? Nafsu kau nak apa sebenarnya kau cakap macam tu? Tak semestinya bertudung tu syurga. Dah kau nak apa sebenarnya? Nak membuka jalan. Nak membuka jalan supaya bersenang-senang hati meninggalkan syariat. Supaya kita tak payah rasa nak bersalah sangat kalau dedah aurat. Supaya kita tak payah nak berasa berdosa, tak payah nak rasa bersalah kalau kita mendedah aurat. Sebab alasan kita, tak semestinya yang dedah aurat tu, yang tutup aurat pun bukannya syurga, tak pasti lagi. Ya. Dan sebenarnya kita nak apa? Sebenarnya kita nak buka jalan, nak buat alasan, nak buka jalan supaya kita melakukan maksiat dalam keadaan bersenang hati. Jadi kita melanggar syariat Allah, berasa senang, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa takut, tak ada rasa berdosa. Sebab tadi kita dah terpakai tadi, tak semestinya bersemayang tu syurga, belum tentu. Tak semestinya bertutup bertudung tu syurga. Jadi seronok kita dedah aurat. Seronok Dan kita dah cakap macam tu. Tak semestinya tak semestinya kau dedah aurat tu kau syurga. Tak semestinya kau dedah aurat tu kau akan masuk syurga. Sebab ikut janji Allah hanya tu dosa, azab. Jadi jangan kita nak mereka-reka. Jangan kita nak mereka-reka alasan supaya kita bermudah-mudah melanggar perintah Allah. Itu yang pakai tudung apa benda, berzina apa benda, itu dosa dia. Bukan salah Islam, bukan salah syariat, itu salah diri, Tuhan punya diri. Kita ni memang cari poin-poin macam tu untuk kita meninggalkan agama. Mengaji pun buat maksiat juga, semayang pun buat maksiat. Dah tu dah tu tak payahlah taat kepada Allah. Dia nak tu sebenarnya. Yang jahat tu orang, yang salah tu orang, bukan Islam tu, bukan agama tu. Kita nak cari alasan supaya kita ni nak menghalalkan kita punya perbuatan tu. Jadi tak payahlah kita nak ikut syariat. Sebab yang ikut syariat nampak zahir pun bukan baik pun semua. Dia akan diadili oleh Allah. Dia akan diadili oleh Allah. Dan kita juga akan diadili oleh Allah. Kita tak boleh nak jadikan sebab orang lain buat dosa, buat maksiat, itu peluang dan jalan untuk kita buat benda maksiat juga. Sebab soal jawab masing-masing lain-lain. Azab kita, azab orang, azab orang. Allah takkan azab kita sebab dosa orang, tapi Allah akan azab kita sebab dosa kita. Banyak orang macam tu. Saya bukan ni tu mayang semua, hafal Quran, buat dosa ke? Itu nafsu tu, alasan syaitan, nafsu. Dan hal-hal hari kiamat, kena tahu hari kiamat tu apa? Hari kiamat tu hari yang macam mana? Perhimpunan yang macam mana? Supaya kita takut, supaya kita buat persiapan yang sebaik-baiknya. Sebab hari kiamat ni, bila kita belajar, bila diperkenalkan, bila kita yakin apa yang Rasul cakap, hari kiamat dia begini, mudah menimbulkan rasa takut dalam diri kita, supaya kita boleh berhati-hati melangkah atas dunia.
berusaha beribadah dengan sebaik-baik mungkin sebagai persiapan nak kembali kepada alam kiamat. Kita ni mukmin, kita mukminin, orang yang beriman, maksudnya orang yang yakin dengan apa yang Rasul sampaikan. Kalau kita tak percaya tentang syurga, tentang neraka, tentang hari kiamat, mana kita bukan mukmin, kita bukan orang beriman, mana kita orang kafir. Nauzubillah min zalik. Dipanggil mukmin sebab apa? Sebab apa dipanggil mukmin? Sebab hati kita yakin dan percaya dan menerima apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa. Kita yakin apa tu dosa, apa tu pahala, apa tu syurga, apa tu nikmat, apa tu azab. Kita sendiri yakin, kita sendiri percaya adanya benda tu, bukan khayalan. Benda tu benar-benar, benda hak, benda sebenar. Jadi bila kita yakin benda tu ada, benda tu sungguh, kita akan pergi, kita akan ketemui, kita akan rasa sendiri apa tindakan kita. Bila kita sendiri yakin yang kita ni akan berpindah ke alam barzah, ke alam akhirat, kita akan bertemu malaikat maut, kita akan bertemu dengan sakaratul maut, kita akan bertemu dengan malaikat munkar nakir, kita akan ditanya dalam alam barzah besok. Dah apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Apa persiapan kita nak hadap benda yang kita sendiri yakin? Sebab tu keyakinan tu penting, dia akan mempengaruhi usaha kita. Tengok orang yakin dengan kalau tak patuhi SOP akan dijangkiti penyakit sekian-sekian. Yakin. Apa tindakan? Oh, bertutup sana, bertutup sini, semayang pun sedepa seorang. Sebab apa jadinya tu? Sebab keyakinan dia. Ini kalau dapat kena nyakit ni, mempengaruhi tindakan dia, betul tak? Jauh. Oh, salam. Mana boleh salam? Uish. Salam. Ish. Oh, tu. Kenapa jadi macam tu sekali tu? Yakin dengan bersentuh nanti jadi mudarat. Bertutup, semayang pun bertutup. Tutup mulut, tutup hidung, rambut terbuka, kepala lutut terbuka, mulut je tutup. Kenapa jadi macam tu? Yakin adanya musibah yang bangsa dunia ada musibah, ada kecelakaan yang bangsa dunia, itu yang mempengaruhi tak tutup. Tapi tidak yakin dengan musibah akhir. Tak yakin dengan musibah akhirat. Tutup mulut, rambut terdedak, tutup mulut, dada terdedak, tutup mulut, tubuh terdedak, tutup mulut, kepala lutut terdedak. Sebab itulah kita ni wajib beriman, mana wajib yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang sallallahu alaihi wasallam, tentang syurga, tentang neraka, tentang hari kiamat, supaya ada persiapan yang kita nak buat. Adakah kita akan selamat nak pergi ke alam akhirat ni yang dinamakan pintu gerbang dia nanti? Apa pintu gerbangnya? Kematian kita itulah pintu gerbang nak masuk alam akhirat. Pintu gerbangnya sakaratul maut itulah pintu gerbangnya nak pindah alam. Apa persiapan? Agak-agak boleh selamat ke? Adakah kita boleh selamat ke? Selamat nak hadap malaikat maut tu dengan persiapan kita yang macam ni? Acuh tak acuh, tak nak belajar, tak nak mengaji, tak nak faham agama, tak nak beramal dengan agama, didik anak bini kita dengan cara orang barat. Tak nak didik anak bini kita dengan agama. Adakah kita boleh selamat nak bertemu dengan malaikat maut tadi yang nak jaga gerbang yang nak jaga gerbang hari akhirat, hari kiamat untuk diri kita? Dengan tak kenal Tuhan, dengan semayang tak khusyuk, dengan semayang ingat dunia, dengan semayang dalam hati ada hasad, dengki, takabur, sangka jahat, berdendam sana, berdendam sini, sangka jahat sana, sangka jahat sini. Adakah dengan benda macam tu akan menyelamatkan kita, mententeramkan kita daripada kebinasaan sakaratul maut besok? Kalau kita yakin sakaratul maut tu dahsyat, adakah kita yang tak payah belajar, tak payah mengaji ni boleh selamat? Terfikir. Lepas tu suruh belajar supaya daripada ilmu tu akan mempusakai takut. Ilmu, kefahaman, pengetahuan tu akan mempusakai takut.
Jadi bila dengar sakaratul maut tu gitu, takutnya aku. Sesayang-sayang suami aku pun besok dia tak teman aku waktu nak jumpa malaikat maut ni. Suami tengah syok tidur kat sebelah, berkeruh. Kita sedang berhadap dengan malaikat maut, suami tak tahu dia tidur. Contoh kalau nyawa kita diambil waktu tidur, anak-anak kita tak tahu, dia busy dengan pekerjaan dia, bisnes dia. Apa persiapan kita? Dahsyat sebut dalam kitab sakaratul maut, dahsyat. Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah, Allah akan jaga dia. Tapi kita tak peduli pun, tak pernah peduli pun tentang apa yang Allah suruh. Adakah Allah akan belas kasihan atas diri kita? Yang mana sikap kita memang tak ambil peduli pun dengan apa yang Allah perintah. Allah tak ada bagi tahu dah dalam Quran, siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia. Siapa yang tak peduli tentang apa yang Allah perintah, Allah janji, Allah tak mungkir, Allah janji, Allah akan biarkan dia. Allah akan biarkan kita. Balasan daripada sikap kita yang tak mempedulikan apa yang diperintah oleh Allah. Sekarang kita boleh buat. Kita boleh buat sekehendak kita. Kita boleh buat tak nak semayang, tak nak ikut syariat. Kita boleh buat. Tapi ada balasan. Setiap perbuatan ada balasan. Tunggu balasan Allah Ta'ala atas sikap kita itu, yang membelakangkan agama, tak peduli. Kadang-kadang ada yang mengejek-ngejek. Kita akan lalui benda itu. Macam mana nak hadap malaikat maut tanpa pertolongan Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ada rasa. Kalau orang celaka, orang kufur, orang munafik, rasanya sangat dahsyat, azabnya sangat dahsyat, sakaratul maut. Tapi kalau diberi iman, dia soleh, dikasih oleh Allah, ada keringanan, insya-Allah. Allah akan tolong dia. Allah akan beri keringanan sebab dia orang yang Allah sayang. Allah takkan biarkan, Allah akan tolong dia. Itu pentingnya. Kenapa kita kena tahu tentang syurga, neraka dan sebagainya, supaya boleh mengawal perbuatan tingkah laku kita atas dunia. Yang mana berpada-pada, beringat, maknanya sambil cari rezeki, sambil berumah tangga, beringat ada benda yang lebih besar daripada ni yang akan kita pergi. Ada tempat yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi, yang kita semua akan pergi. Dan yang kelima, faedah ilmu ini iaitu dapat mengenal ataupun mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan yang sebenar. Ini faedah mengaji ilmu ni. Dengan belajar ilmu ni kita akan dapat memahami, mengenal, mengetahui. Tadi dalam kitab Aqidatun Najin bagi tahu dah, makrifah dengan mengetahui itu sama. Mana kita akan ada kefahaman, pengetahuan, info tentang Allah yang sebenar dengan belajar ilmu ni. Kalau tak belajar ilmu ni, kita tak ada info, tidak ada pengetahuan tentang ketuhanan yang sebenar. Dan percayakan Rasul dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat yang kekal. Itu faedah. Faedah orang yang belajar ilmu ni, bila dia diberi faham oleh Allah, diberi manfaat oleh Allah, menjadikan dia orang yang takut kepada Allah. Bila dia jadi takut kepada Allah, tentu dia akan taat kepada Allah. Bila dia kenal Allah, dia jadi takut, dia jadi malu, dia jadi gerun. Daripada takut, malu, gerun kepada Allah tu akan menjadikan dia taat kepada Allah. Taat. Bila dia taat kepada Allah, zahirnya taat, zahirnya patuh, batinnya pun patuh, maka beruntunglah dia dunia dan akhirat. Dunia dia beruntung dengan makna apa? Segala apa yang dibuat diterima oleh Allah. Sebab dia takut kepada Allah. Bila dia takut, dia akan buat seperti yang Allah nak. Dia akan jauhkan seperti yang Allah nak. Dia akan tinggalkan sesuatu, maknanya larangan Allah, dia akan tinggalkan seperti yang Allah nak dia tinggalkan. Bukan macam kita meninggalkan separuh.
Banyak lagi yang Allah benci yang kita tak tinggalkan. Kita tinggalkan judi, tinggalkan arak, tinggalkan zina, tinggalkan minum arak, bunuh orang. Tapi berjudi, tapi mengumpat kita tak tinggalkan. Berdengki kita tak tinggalkan, bersangka jahat tak tinggalkan, berdendam tak tinggalkan. Riak dalam amal kita tak tinggalkan, ujub tak tinggalkan. Maknanya kita tidak meninggalkan perkara maksiat seperti yang Allah suruh. Yang Allah suruh tinggalkan semua, kita tinggalkan separuh. Yang Allah suruh buat semua, kita buat separuh. Lepas tu buat salah pula tu. Dah lah buat separuh, salah buat pula cara buat ni. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tadi, maknanya ketakwaan dalam hati kita tu tidak sempurna, menjadikan kita ni mengambil remeh benda tu. Alah, asalkan buat, macam tu lah. Asalkan buat dah lah, aku dah buat dah, lebih kurang dah lah. Kita ingat hisab di hari kiamat besok, main segegap jarang macam tu. Kita ingat nanti kita ni akan dihisab oleh Allah macam segegap jarang. Dah sehalus-halusnya akan dihisab oleh Allah. Sampai dalam hati kita ni Allah akan congkel, Allah akan kupas, Allah akan bentangkan segala-galanya dalam hati kita ni. Ikhlas ke tak ikhlas ke, ujub ke, riak ke, sangka jahat ke, apa semua ni. Semua sehalus-halus pemeriksaan yang nak menghisap ni, yang nak memeriksa ni Allah yang ilmunya maha meliputi. Bukan ilmunya yang bodoh macam kita. Bukan ilmu yang macam kita ni banyak yang terselindung. Sebab tu ada satu cerita Aulia. Mungkin antum dah dengar selalu, dah dengar cerita ni. Dia Aulia, pekerjaan dia meniaga. Dia ni kerja dia menenun, buat tenunan. Dia buat tenunan, dan bila dah tenun, macam ni contohnya dia tenun. Bila dah tenun nanti dia hantar kepada orang perantaraan lah. Orang panggil apa? Perai. Lepas tu nanti jual pula ke orang lain peniaga-peniaga lain. Dia ni buatlah tenunan dia sehabis-habis tekun dia buat. Sehabis-habis cermat dia buat. Sangkaan dia ini terbaik dah. Mesti nanti orang tengah ni akan beli dengan harga yang mahal. Puas hati dah dia. Bersungguh dia buat. Makna pada dia tak ada cacat dah. Pada dia tu tak ada cacat dah ni tenunan ni. Ini mesti harga mahal ni. 2,000 ni rasa dapat ni. Sampai satu tahap dah siap, dia pergi. Jumpalah peraih tadi. Jumpa peraih tadi, ni kain tenunan ni. Belilah dengan harga 2,000. Sebab tenunan ni sangat baik, sangat cermat saya buat ni, berhati-hati. Lalu kata peraih tadi lebih kurang, dia kata makna dia akan beli ni dengan harga yang murah je. Bukan 2,000, dia beli RM10 je. Dia beli RM10 je. Sebab apa? Sebab pada peraih tadi dia memiliki ilmu yang sangat teliti tentang tenunan tadi. Jadi pada penilikan dia, kalau macam ni cara buat, bukan 2,000, RM10 je layak beli. Bila begitu menangis sekuat-kuatnya tadi tu. Menangis sekuat-kuatnya tukang tenun tadi tu, menangis sekuat-kuatnya. Sampai peraih tadi rasa tercengang, terkejut, kenapa macam ni sangat menangis ni. Okey, tak apa, aku akan bayar juga. Sebab kesian tengok dia menangis macam tu. Nak beli jugalah, dia nak bagi harga mahal tadi. Atas belah kasihan dia nak bayar. Dia kata, aku bukan menangis dengan sebab aku nak beli tenunan aku ni dengan harga yang murah macam tu. Aku teringat macam mana nanti aku akan dihisap oleh Allah di hari kiamat. Sebab yang nak menghisap ni yang maha mengetahui, yang maha teliti. Yang nak menghisap aku nanti di hari kiamat, Allah yang maha teliti ilmunya. Tentu aku tak akan lepas. Walaupun sangkaan aku sekarang ni aku dah beribadat dengan sebaik-baiknya. Itu adalah maknanya keputusan yang dibuat oleh diri aku sendiri, yang penuh dengan kejahilan, kebodohan.
Bagaimana nanti amalan aku ni nak dibentangkan di hadapan Allah yang maha halus, yang maha meliputi ilmunya. Macam mana aku nak sorok segala kelemahan, kekurangan aku dalam ibadah? Itu yang menyebabkan dia menangis, takut. Macam mana ya Allah nanti nak dibentangkan amalan aku? Sebab yang nak menghitung ni Allah, bukan makhluk yang nak hitung, bukan malaikat, tapi Allah yang nak menghitung. Jadi takkan ada maknanya sesuatu yang boleh kita sorok dan sembunyikan nanti di hadapan Allah. Itu yang menyebabkan dia menangis sekuat-kuatnya. Bukan dengan sebab dibeli dengan harga yang murah, tidak. Sebab dia takut kepada Allah. Sampai macam tu. Kita pula yang buat main-main ni, kita kata kita selamat. Kita ni yang buat main-main ni, yang amal campur aduk ni, semaya, mengumpat, berdengki, berdendam, sangka jahat, puasa, baca Quran, qiyamul lail, mengaji, mengajar, memfitnah, bercampur sekali. Kita rasa kita selamat pula. Kita pula selamat pula. Dia yang macam tu bersungguh buat amal pun takut nanti macam mana ya Allah, yang nak menghisap ni Allah. Tentu aku tak boleh lari. Mesti akan banyak kesilapan dan kesalahan yang akan diketahui oleh Allah. Sebab tu dia takut. Walaupun dia banyak amal, dia tak seronok dengan amalnya, sebab dia takut. Sebab dia nak menghisap ni yang maha mengetahui, yang maha meliputi ilmunya sampai ke dalam hati kita, sampai niat kita. Kita meremehkan ke? Kita rasa seronok ke? Kita rasa menyampah ke? Kita rasa meluat ke? Semua itu diketahui oleh Allah. Kita tak boleh lari. Allah tak lupa. Maha suci Allah daripada lupa. Tak tahu orang-orang macam tu takut dia kepada Allah. Dia jaga baik-baik. Kita tak ada sampai macam tu. Sebab tu kita seronok aja ngumpat orang, tak ada rasa berdosa, berdengki dengan orang, bersangka-sangka jahat dengan orang, tak ada rasa takut pun kita. Tu. Jadi ilmu ni faedah dia bila dia belajar dengan niat yang betul, dengan adab yang betul. Bila diberi faedah oleh Allah, dia akan menjadi orang yang mengenal Allah Ta'ala. Daripada kenal nanti, dia akan jadi orang takut, malu, gerun, cinta, rindu, sayang dengan Allah, yang menjadikan dia nanti taat kepada Allah. Bila taat kepada Allah, bila dia baik, maka dapatlah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hidup dia atas dunia ni menjadi sebab mendapat kebahagiaan di hari kiamat. Mana hidup di atas dunia ni tak sia-sia. Hidup di atas dunia tak sia-sia, walaupun umurnya pendek. Walaupun umurnya pendek, 20-an, 30-an, mati ya, tak sia-sia. Sebab segala amal kebajikannya betul dan diterima oleh Allah. Kita umur panjang, 80, 90, 100, menjadi sebab celaka di hari kiamat pula. Dan nisbah ilmu ini dengan ilmu-ilmu lain, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu wa atam. Jadilah sikit-sikit, mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita, dengan berkah Tuan pengarang kitab, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa tauhid, mudah-mudahan kita yang menghadiri, mengikuti majlis ilmu ni, siapa pun tak peduli, mudah-mudahan mendapat keampunan, keredaan, rahmat daripada Allah. Begitulah juga kedua ibu bapa kita, kedua ibu bapa mertua kita, adik-beradik, ipar, duai, sepupu, sepapat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-ciak kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang baru, yang lama. Mudah-mudahan semuanya mendapat kemuliaan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah. Mudah-mudahan sentiasa diberi kesedaran. Mudah-mudahan sentiasa mendapat petunjuk, teguran, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terlajak, supaya kita tidak terbabas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran di dalam menuntut ilmu, dan kesabaran dalam mengamalkan
Jangan menjadikan kita hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu, berkah Nabi kita Muhammad SAW, kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan daripada kita keturunan anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan keberkahan kemuliaan majlis ilmu kita, Allah Ta'ala memberikan kemenangan, pertolongan, perlindungan kepada umat Islam, khususnya di Palestin, di Lebanon, di Yaman dan di mana-mana sahaja yang dizalimi oleh orang kafir. Mudah-mudahan diberi pertolongan, kemenangan, perlindungan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kita sekejap lagi, kalau ada kawan-kawan yang nak ikut kelas ni, sementara kitab ni awal lagi, nanti kita akan buka beg kuning sekejap lah kepada kawan-kawan yang nak beli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma'al kutri wa dzakar. Allahumma khalisna mimma fi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada tak kawan-kawan yang nak beli kitab? Ada tak? Ada tak kawan-kawan yang nak beli kitab? Nak beli kitab, nanti masuk dalam grup. Kalau beli kitab, masuk dalam grup. Masuk dalam grup, nanti boleh dapatkan jadual kelas dan rakaman-rakaman kelas kita. Ada nak tak? Kalau tak nak, saya tak buka beg kuning. Kalau ada yang nak, saya buka beg kuning. Ada tak? Ada tak yang nak? Ada tak? Kalau nak, berapa orang nak dapatkan kitab? Kalau tak ada, kita end live. Kalau ada, kita buka. Nanti kalau dah beli kitab, boleh join grup. Masuk grup. Kita ada kitab-kitab lain juga, boleh mengaji dengan percuma saja, tak ada bayaran. Kalian bebas nak ikut kelas yang mana satu, percuma, tak ada bayaran apa. Tak ada bayaran, tak ada yuran, tak ada apa. Bayaran dia belajar je, bayaran dia ngaji. Sekejap saya buka beg kuning sekejap. Kalau kawan-kawan nak dapatkan kitab lah, sekejap saya tengok ada stok tak. Sekejap. Sekejap yang ada hal, sila nak left, nak beralih ke tempat lain, silakan. Habis dah kelas. Sekejap saya tengok Risalah Tauhid. Masya-Allah. Okey, ada. Saya dah letak dalam beg kuning tu. Itu kitab yang kita punya kelas lah. Dan kitab yang lain tu semua kitab yang kita ada kelas. Kitab Misbahul Munir, kitab apa lagi? Risalah Tauhid. Sekejap saya tengok Minhajul Abidin. Ada tak Minhajul Abidin? Minhajul Abidin. Okey, ada kitab Munyatul Musalli. Tak Musalli. Okey. Tu antara kitab yang kita ada baca lah. Sekejap saya nak pinkan. Macam mana nak pin? Risalah Tauhid. Okey, saya dah pin. Siapa nak grab boleh grab cepat. Sementara kita sembang-sembang ni. Siapa yang nak grab boleh grab. Kita klik bayu mana-mana murid ada. Terima kasih. Siapa yang nak join group boleh join. Tak ada bayaran apa. Ini kitab kan saya tak tunjuk kena violation. Saya tak tunjuk kan saya kena violation dah pula. Siapa nak grab boleh grab cepat. Dalam 10 minit. Kita buka beg kuning dalam 10 minit. Jazakallah khair. Terima kasih. Kitab ni kebetulan dekat sini masih awal lagi. Tempat lain pun kita ada baca kitab ni. Risalah Tauhid ni tempat lain kita ada baca. Tapi dekat sini baru nak mula. Ada tempat lain
kat sini baru nak mula. Dan kitab-kitab lain tu ada kelas. Kita dalam sebulan ada lebih kurang 80 ke 90 kelas. Satu hari ada 4 kelas, 3 kelas. Jadi terpulanglah kalian ikut masa kalian. Nanti boleh ambil jadual, boleh set masa. Aqidatul Najin malam ni tadi. Oh, saya tak letak sekejap. Tadi Aqidatul Najin tadi siapa ikut? Aqidatul Najin tadi pun baru juga tu. Siapa dia ikut Aqidatul Najin tadi? Tadi Aqidatul Najin kuliah maghrib tadi. Maghrib tadi Aqidatul Najin kan? Sekejap saya cuba tengok dia tak. Aqidatul Najin. Bang, ni apa pasal golap? Ha? Oh, terbakar. Terbakar. Sekejap saya letak kita Aqidatul Najin. Aqidatul Najin. Aqidatul Najin tadi kuliah maghrib tadi pun awal lagi. Kuliah maghrib tadi pun awal lagi. Sekejap saya cuba letak jap. Ada stok tak? Takut stok habis. Aqidatul Najin. Aqidatul Najin. Aqidatul Najin. Okey, saya letak dua kedai ni tau, sebab stok dah tak banyak. Aqidatul Najin stok dah tak banyak. Awal lagi tu muka surat 34 tu. Okey, kitab siapa nak grab cepat. 10.55 kita end live. Akan nak beli tapi bukan malam ni. Tak apa, letak dalam beg kuning dulu. Nanti free boleh beli. Tak apa. Saya tak paksa nak beli sekarang. Bila ada modal nanti beli. Yang ada modal boleh beli, boleh masuk dalam grup. Macam mana nak masuk grup? Kalau tak tahu nanti DM saya nanti saya free, saya balas. Aqidatul Najin baru mula ke? Baru muka surat 30. Baru muka surat 30 awal lagi. Tak apa. Saya tak wajibkan beli, cuma saya galakkan kalian beli kitab supaya boleh ikut kelas pengajian dengan lebih seronok lah. Kita ada kitab, boleh murajaah. Kalau tertinggal sampai akak tak ada kat rumah, tak apa. Dan COD, ada COD keindahan alam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana adzaban nar wa sallallahu alaihi wasallam. Izan, baik. Sama-sama kasih. Siapa nak grab boleh grab cepat. Kitab siapa nak grab boleh, yang tak nak grab tak apa, yang tak ada modal relax dulu. Saya dah order kitab Aqidatul Najin. Alhamdulillah, terima kasih. Mama, Kak Nah, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan yang bantu tap screen, sharekan live. Terima kasih banyak-banyak. Malam ni nampak ada kawan-kawan kita yang tak ada boleh jadi ada keuzuran tu, boleh jadi ada yang keuzuran, ada yang tak ada line. Tak apa. Terima kasih yang bantu. Terima kasih banyak-banyak. Saya ikut Cik Rohani. Alhamdulillah. Mengantuk. Sila berehat. Lewat dah ni. Sebelah dah. Okey. Siapa lagi yang nak grab? Malam ni kitab ni ke? Nanti dalam grup ada dapat jadual. Kitab ni ada 2-3 tempat kita baca. Kitab ni Risalah Tauhid ni 2-3 tempat kita baca. Ada 2-3 tempat kelas kita kitab ni. Masuk dalam grup, nanti boleh dapatkan jadual. Macam mana cara nak masuk grup? DM saya, nanti saya free saya reply. Inbox message saya. Tu Uktina ni pun boleh ni rasanya ni. Tekan gambar di 2 kali ni, rasanya nanti akan keluar. Tekan gambar di 2 kali, nanti akan rasanya keluar link kot. Ada tak? Uktina dia buat tak macam tu? Kalau tak boleh, kalau tak dapat DM aja saya, nanti free saya reply. Free nanti saya reply. Dan beli kita. Terima kasih sama-sama. Selamat belajar, selamat mengaji. Nanti masuk dalam grup. Masuk grup. Nanti kalian tak tahu jadual. Nanti tak tahu jadual, nanti susah. Nanti terlepas kelas. Nanti duduk dalam grup. Dah beli. Terima kasih Tihah.
Terima kasih yang beli kitab, terima kasih support. Selamat belajar, selamat mengaji, moga istiqamah, sabar. Kitab Aqidatun Najin, Risalah Tauhid. Dalam tu, dalam beg kuning tu semua kitab-kitab kelas kita. Ada lagi kitab lain. Tu antara lah. Tak apa, ambil yang tu dulu. Nanti ambil jadual. Dalam grup ambil jadual. Bila kalian dah dapat jadual tu, terpulanglah kalian nak duduk dalam grup ke nak keluar ke. Tapi saya galakkan duduk dalam grup tu. Nanti senang, ada apa info kelas batal ke, kelas ponteng ke, kalian boleh tahu. Ada lagi tak? Kalau dah tak ada, kita nak end live dah. Okey. Selamat semuanya, selamat rehat dalam rahmat ridha Allah selalu. Kalau yang tak sempat beli, join grup dulu. Nanti dalam grup boleh tanya kawan macam mana cara nak beli kitab. Dalam grup nanti boleh tanya kawan-kawan dalam grup. InsyaAllah ramai akan tolong, ramai akan bantu macam mana cara nak mendapatkan kitab. Jangan dengan sebab tak ada kitab tak nak mengaji. Jangan, mengaji dulu. Nanti ada modal beli. Ada modal nanti beli. Apa beza nombor 1 dan nombor 2? Nombor 1, nombor 2 Sekejap. Nombor 1, nombor 2. Nombor 1, nombor 2 saya tak boleh tengok lah. Okey, nombor 1, nombor 2 tu kalau Aqidatun Najin tu sama tau. Sama. Cuma saya letak 2 kedai tu sebab ada kedai tadi tu stok dia nak habis. Kita Aqidatun Najin ada 2 kan. Kita Aqidatun Najin tu sama. Cuma saya letak 2 seller situ sebab ada seller tadi dia punya stok kita dah nak habis. Sebab tu saya letak 2. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Kak Bibi. Sama-sama. Apa minum saya sambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah. Jumpa lagi. Fi amanillah, fi hifzillah semua. Saya dah beli Aqidatun Najin. InsyaAllah nanti dapatkan jadual dalam kelas. Dalam grup. Okey, kitab Ustaz Misbah dan Risalah sama ke dengan Aqidatun Najin? Ilmu sama, ilmu tauhid sama, tapi perbahasannya berbeza. Aqidatun Najin tu kira dah tinggi lah juga, tinggi sikit. Misbah, Risalah tu yang pertengahan, yang bawah lah, asas. Biasanya faham Misbah dulu. Bila faham Misbah, mudah faham Risalah. Tapi kita dalam seminggu tu, dalam sebulan tu semua tu ada kelas. Semua ada kelas. Ikut aja. Ikut saja. Nanti kalau kalian terlepas ada rakaman. Nanti kalian boleh ulang kaji balik dengan rakaman. Boleh ulang kaji balik, buka kitab dengan rakaman. Free nanti buka balik kitab, buka rakaman. Kawan-kawan kita akan bagikan link rakaman. Terima kasih. Jazakallah khair. Selamat belajar, selamat mengaji. Sabar belajar, sabar mengaji. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Mengajilah. Tak dapat mengaji banyak-banyak, ngaji sikit-sikit dulu. Daripada tak belajar langsung, daripada tak mengaji langsung, ngaji dulu sikit-sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan-jalan yang seterusnya. Okeylah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, fi hifzillah, semua dalam jagaan Allah selalu semuanya. Nanti jumpa dalam grup. Yang tak tahu nak join grup boleh DM saya, inbox saya, nanti free saya akan balas. Free nanti saya akan balas. Jumpa lagi.